Jabatan Mineral dan Geosains mengesan runtuhan tanah berskala besar dan kecil di kawasan lereng Gunung Jerai. Apa tindakan yang diambil pihak berkaitan demi menjamin keselamatan penduduk di kawasan terbabit? Kita dapatkan butirannya bersama Siti Zaida Osman langsung dari studio berita RTM di Alostar. Zaida. Terima kasih, Alif. Kawasan rekreasi Gunung Jerai di Gurun yang dilanda bencana tanah runtuh Rabu lalu ditutup sepenuhnya kepada orang ramai. Ia berikutan terdapat 10 kawasan runtuhan tanah dikesan di sepanjang laluan lereng bukit yang menjadi laluan utama kenderaan untuk sampai ke puncak Gunung Jerai. Pengerusi Jawatankuasa Kejaraya, Bekalan dan Sumber Air Tenaga Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob berkata 4 runtuhan berskala besar berlaku pada hari kejadian, manakala 6 lagi runtuhan berskala kecil iaitu bersaiz antara 3 hingga 4 meter dikesan pasukan pengkaji daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG yang melakukan pemantauan dan kajian di kawasan tersebut. Kajian lapangan yang dilakukan juga mendapati proses runtuhan tanah itu masih lagi berlaku dipercayai kesan daripada kejadian fenomena kepala air. Kerja-kerja baik pulih akan dilakukan selepas kajian penuh berkaitan risiko di kawasan runtuhan selesai dilakukan pihak berkaitan. Kita ingin mencadangkan nanti jawatankuasa khas yang menangani risiko di kawasan ini. Lain-lain adalah mengenai apa yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kemarin di kawasan ini untuk cerun sebanyak 6.8 juta, itu pun tertakluk kepada kajian yang akan dilakukan lagi nanti. Yang jumlah itu hanya secara asas saja dan mereka belum lagi merujuk kepada Jabatan Mineral Geosains pun. Kajian ini belum dibawa bersama lagi dengan JKR. Beliau ditemui ketika meninjau lokasi runtuhan di Gunung Jerai. Sementara itu, Ketua Cawangan Kepakaran Geologi Kejuruteraan JMG, Dr. Firdaus Ahmad berkata, JMG mengkategorikan kawasan 4 runtuhan tanah berskala besar dengan saiz lebar lebih 10 meter yang berlaku itu sebagai zon bahaya. Zon bahaya ni merupakan kawasan yang telah terjadi tanah runtuh dan mempunyai tanda-tanda bahawa tanah runtuh akan berlaku lagi dengan melihat sama ada terdapat retakan pada sekeliling kawasan tanah runtuh yang telah terjadi yang semakin membesar ataupun dengan menunjuk dengan terdapatnya bongkah-bongkah batuan yang kurang stabil yang mempunyai potensi, mempunyai ancaman terhadap kawasan tersebut. Namun, beliau berkata zon bahaya itu tidak kekal dan hanya bersifat sementara. Sementara menunggu kerja baik pulih cerun dan mitigasi tertentu siap dilakukan yang turut melibatkan Jabatan Kejaraya JKR. Dalam kejadian 18 Ogos lalu, banjir lumpur yang berpunca daripada fenomena kepala air dan puncak Gunung Jerai telah mengorbankan 6 nyawa dan mencederakan seorang individu. Banjir lumpur yang berlaku akibat fenomena kepala air puncak Gunung Jerai turut menyebabkan lebih 100 penjaja dan peniaga kecil di daerah yang terjejas. Menurut para peniaga, ketika kejadian, kebanyakan mereka berada di kedai masing-masing menjalankan perniagaan seperti biasa. Namun, mereka tidak menyangka hujan lebat dalam tempoh beberapa jam menyebabkan air berserta lumpur mengalir laju dari arah Gunung Jerai ke sekitar kawasan Pekan Yan. Kejadian yang berlaku terlalu pantas itu menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan barangan di premis perniagaan. Kebanyakan barang termasuk perabot rosak akibat ditenggelami air berserta lumpur. Ia menyebabkan para peniaga kerugian sehingga ada yang mencecah puluhan ribu ringgit. Seluruh kedai. Lepas tu barang-barang kerosakan tu termasuklah. Perkakas rumah pun ada belakang tu. Lepas tu macam makanan haiwan pun ada. Lepas tu makanan runcit pun ada juga kerosakan. Rugi berapa banyak tu anggaran? Rugi tu anggaran mula saya tengok kali lalu tu saya ingat lebih kurang 25,000. Lepas tu dalam sehari tu saya cuci-cuci saya nampak lagi banyak lagi. Saya tambah lagi. Mungkin dalam 40,000 macam tu anggaran termasuk dengan kabinet kakak rumah. Masa ayah duduk penuh kat jalan tu macam dah takut ayah masuk kedai macam angkat-angkat barang yang mana boleh. Lepas tu ada juga barang yang tak dapat diselamatkan. Macam kabinet apa semua tu rosak. Yang tu je lah yang
Yang lain tu tak ni. Lumpur yang kat belakang tu tebal gila. Dalam 2-3 hari macam tu nak kemas, tapi nasib ada NGO yang mai tolong. Prihatin dengan nasib mereka, Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia turun padang bertemu sebahagian peniaga terlibat. Ketua Niaga Muda Malaysia, Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia, Muhammad Nazri Kamaruzaman berkata, pihaknya akan mengumpul data berkaitan peniaga yang terjejas untuk dibawa ke pengetahuan pihak berkaitan. Kita akan serahkan maklumat tersebut kepada pejabat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga kepada pejabat yang berhormat Perdana Menteri, supaya penjaja dan peniaga yang terjejas ini akan dapat dibantu untuk menjalankan kembali perniagaan yang terjejas semasa isu banjir yang baru-baru ini. Bagi Persatuan Penjaja, untuk mereka bangun kembali, untuk mereka memulakan perniagaan, kita harus membantu kerana inilah satu-satunya punca pendapatan mereka. Umpama serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sambutan Hari Kebangsaan ke-64 disemarakkan. Tanpa mengira agama dan bangsa, setiap warga negara Malaysia berperanan mengekalkan semangat kebersamaan, terutama ketika negara dilanda COVID-19. Ikatan Perpaduan yang utuh menjamin negara terus kekal kukuh dari segi ekonomi, politik dan kesihatan. Ahli Penasihat Perpaduan Negara Datuk Seri Bun Som Inong berkata, seperti tahun lepas, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini juga diadakan secara maya. Dalam gigih menghapuskan COVID-19, masyarakat perlu cakna dengan semangat cinta negara. Meskipun tiada perarakan dan perbarisan secara fizikal, ia boleh dizahirkan melalui pelbagai cara. Namun masih ada sudut positif yang perlu diraihkan, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hargailah keamanan, keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Lagi, kita seolah-olah berada di medan perang dan musuh kita kali ini adalah musuh yang kita tidak nampak. Jadi, marilah kita rakyat Malaysia semua kita sama-sama berganding bahu, sama-sama terus berusaha, sama-sama kita teruskan berdoa supaya Malaysia kita kembali aman, kembali bebas dan sekali lagi kita kembali merdeka. Jadi ayuh rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita perang habis-habisan. Kita bebaskan diri kita daripada belenggu penjajah moden ini, penjajah yang amat bahaya dan penjajahan tak kita nampak ini. Berpegang kuat pada prinsip rukun negara dan agar negara kita aman dan rakyat jelata hidup dalam harmoni dan sejahtera. Jadi merdeka ni kita sambut juga, tapi tak macam dululah. Jadi kita semua kena ikut SOP dan harap pandemik ini akan hilang dari Malaysia. Sebelum mengakhiri langsung dari Kedah petang ini, kita lihat dahulu kemaskini vaksinasi di negeri ini setakat semalam. Saudara, kemaskini vaksinasi itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih Zaida.